Hai, oke, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Mazim. Oke, untuk video kali ini saya ingin membuat video tentang JIS, khususnya JIS di sekolah. So, sedikit intro lah tentang diri saya. Nama penuh saya Muhammad Muazzim Yasin bin Jafar. Saya sekarang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengambil pengkhususan pendidikan geografi. Gagap pula kan. Okey. Dalam pengkhususan geografi ni, kami sekarang di semester 6 ni, kami disuruh buat video ni lah. Sebenarnya ini salah satu tuntutan assignment, untuk memenuhi tuntutan assignment pada lecturer kami, Dr. Kamarul, kerana beliau mengajar kami dalam bidang JS2. Sebenarnya saya sudah ambil JS1 sebelum lepas dengan Dr. Nasir. So untuk JS2 ni kami suruh buat video pula, di mana kami perlu menimbang bawang lah tentang JS di sekolah. So tahu bawang ke tak, okey, kita sembang je lah, kita tengok dulu macam mana. Jadi insyaAllah mudah-mudahan nanti di akhir video ni ada sedikit input, ada sedikit ilmu yang kita boleh dapat lah. Okey, sebenarnya JS ni sudah tidak asing lagi dalam hidup saya. Kenapa saya cakap begitu? Sebab dari diploma lagi sebenarnya, dari diploma lagi saya sudah masuk berkecimpung dalam bidang JS ni. Kenapa saya cakap begitu? Sebab diploma saya pun memang ambil sains, diploma sains geometrik, dalam kurungan dia JS. So dulu saya dipikir juga apa JS ni. Tapi waktu SEM 1 tu dulu, kami dikenalkan dengan satu alat ukuran. Alat ukuran ni dia dipanggil theodolite. Okey, ukuran theodolite ni adalah first fungsi dia untuk ukur latitude longitude lah. Ukur latitude longitude ni dorang supaya tahu jarak dari satu point ke satu point tu. Di situ kita akan dapat di alat tu dia akan ada tulis latitude longitude. So dari bacaan bearing tu kita akan buat pengiraan lah untuk dapatkan koordinat dia. So itu adalah sedikit basic lah untuk ukur tanah. Kalau bagi yang tak tahu pula ukur tanah ni suatu kerjaya apa, seperti kamu pernah tak nampak yang macam tepi jalan tu kan, kamu pernah nampak tak orang pakai topi, pakai jaket, lepas tu dia buat pengukuran macam buat teropong-teropong tepi jalan. Dia ada stand begitu 3. Pernah nampak tak? Okay, kalau kamu pernah nampak, itulah ukur tanah. Itu dorang tu dipanggil sebagai juru ukur. So kerja dorang adalah untuk mengukur, mungkin mengukur jarak ke dari satu kawasan ke kawasan yang dorang nak tu, ataupun mengambil bacaan bearing ke ataupun mengambil bacaan lokasi ke, begitu. Ataupun dorang buat pengukuran semula. Pengukuran semula ni maksudnya, contohlah kawasan tu kamu sudah tahu area dia, kamu pergi Jabatan Tanah dan Ukur kan. Lepas tu ada satu klien ni, dia akan bawa macam geran tanah. Bila dia bawa geran tanah, dia kata ini adalah lot tanah dia. Jadi dia mungkin mau jual tanah tu. Sebelum jual tanah tu, dia perlu ukur dulu lah untuk sahkan yang tanah tu adalah tanah dia dan benda tu tidak berganjak. Maksudnya yalah, bumi ni kan, tanah ni kadang bergerak tu dari dalam, kita tak tahu sebenarnya. Tapi kalau kamu nampak tiang bengkok-bengkok tu kan, tiang tiba-tiba lama dah kan di atas bumi berdiri begitu, tiba-tiba berapa tahun lepas tu dia boleh bengkok pula begitu sebab tanah tu bergerak. Tapi ini benda basic lah, kita pun boleh tahu. Kadang kalau kita tengok tanah pun retak kan, sebab memang tanah tu sendiri bergerak. Bukan bergerak apa, sebab ada pergerakan lah, pergerakan dalam tanah tu, sama ada dari akar pokok ke apa ke. So jauh tu lagi. Mau dijadikan cerita pula ukur tanah ni, bila yang geran tadi tu kan, bila dia datang, dia minta juru ukur ukur semula. Bila dia ukur semula tu, apa yang juru ukur buat adalah dorang pergi sana, dorang cari batu sepadan untuk kawasan tu. Batu sepadan tu bentuk persegi, dia ada macam tertanam tanam dalam bentuk semen rasanya. Ada cara lain saya pun lupa dah, lama tak belajar. Okay, so, bila benda tu juru ukur datang ke satu kawasan tu, dia akan cari batu sepadan tu. Lepas tu bila dia tahu dapat situ, dia akan ukur semula. Maksudnya dari point ni, batu sepadan ni ke batu sepadan lain. So contohlah tanah dia 4 segi kan. Bila tanah dia 4 segi, so setiap bucu tu ada satu batu sepadan. Dengan satu batu sepadan tu, dia akan
ukur balik lah, juru ukurnya akan ukur balik sama ada tanah orang ni betulkah dengan bacaan, sama ada batu sepadan yang sekarang ni betulkah dengan batu sepadan yang dorang ada, yang dorang data, yang dorang ada. That's why perlu ukur semula sebab tanah tu mau dijual kan. Pendek cerita macam tu lah. Itulah pengalaman saya sedikit sebanyak waktu diploma lalu, waktu praktikal. So lepas tu saya juga pernah mengukur arah kiblat di sekolah. Arah kiblat juga menggunakan GIS lah, di mana kita perlu tahu lokasi di Mekah tu, dia lokasi bearing distance dia perlu, saya pun lupa lah, bukan macam tu lah, kita perlu tahu koordinat dia, lepas tu bearing distance dia waktu matahari tegak di atas Mekah. Lepas tu diorang akan buat pengukuran di apa tu, okey, contoh di satu sekolah ni kamu membuat masjid, so kamu tentukan arah kiblat dia kan berdasarkan bacaan kedudukan Mekah tu, kamu ukur dari sini mau pergi Mekah, faham tak? Dari satu bacaan Mekah tu pergi dari sekolah ni mau pergi situ kan arah kiblat dia. So ukurannya ada, dia perlu bacaan dia perlu menggunakan koordinat rujukan, lepas tu dia akan tembak lah. So dia akan tahu oh Mekah di kawasan situ, jadi kita tarik benda tu dipanggil theodolite untuk pergi ke arah bearing yang ditetapkan untuk ke arah situ tu. Saya pun kurang faham, tapi macam tu lah, kalau boleh faham. Yang penting kita tahu aplikasinya. Aplikasi GIS ni adalah waktu digunakan juga untuk macam mengukur arah kiblat, untuk ukur batu sepadan, lokasi, lot rumah, jarak tanah, kedalaman, parit ke apa, memang penting juga. Itu dari segi pembinaan lah, dari segi jabatan tanah punya kerjaya. Tapi saya pernah juga kerja di kawasan swasta, di syarikat swasta, di mana memang GIS penuhnya. GIS penuhnya maksud saya adalah dengan perisian komputer, dengan software GIS mereka gunakan seperti ArcGIS, ArcMap. Kami akan ambil data tu daripada klien kan, daripada contoh klien tu suruh macam dia membuat kawasan perumahan kan, dia suruh ukur balik ataupun dia perlu buat mapping. Okey, dia ada sudah tanah, ada sudah ukuran begini, so tugas kami je macam buat mapping lah di atas lokasi yang dia nak tu. So kami akan macam dari data tu kami macam buat digitize balik. Saya ingat lah, saya ingat yang buat digitize. Lepas tu kadang yang saya buat tu dekat office ya. Tapi memang berbeza je pengalaman sebenarnya kalau kerja dengan kerja swasta dan kerajaan. Tapi dua-dua ada pro and cons lah, seperti kita tahu kan. Jadi sebenarnya kita bukan mau cerita pasal kerajaan atau apa, swasta dekat sini. Dua-dua memang bagus untuk kalau yang mau mencari ilmu betul-betul. Dua tempat ni orang perlu go lah, sebab ada yang kerja kerajaan je, diorang tak tahu pula pengalaman kerja swasta kan. Sebenarnya swasta aja makan dekat mental tau, klien push. Saya ada nampak juga apa ni, satu abang tu waktu saya kerja di sana, dia kena push kan, dia kena push kesian tu sampai dia 2 hari lepas tu dia berhenti kerja. Bayangkan swasta. Tapi itulah, tapi kalau dapat bos yang okey, faham, okey juga. Okey, habis di situ. Ni JS bekerja dah. Kerja kita ni JS di sekolah. Okey, fokus pada JS di sekolah. Okey, sekarang kan saya ambil bidang perguruan dalam geografi. So waktu semester 4 tu kami ada buat macam praktikal lah, tapi dia bukan praktikal, dia macam sebelum praktikal tu kami perlu buat satu benda ni. Tapi tempohnya pendek sekali dari praktikal. Kalau praktikal tu 4 bulan, ini kami buat PPG, program perantis guru, selama sebulan je. Program perantis guru yang kedua lah selama sebulan je. Kalau yang pertama tu 2 minggu je, tak silap. Okey, sebulan ni mau dijadikan cerita. Waktu tu dia ambil masa waktu cuti semester. So bila cuti semester sebulan, saya belajar dekat Perak. Rumah saya di Sandakan, takkanlah saya balik kan. Kebetulan pula habis SEM 2 tu cuti, minggu depan tu terus pergi praktikal. So memang masa tak ada sangat. So better saya
urus di sana. Terus lagi pun ada seorang kawan saya, dia minta teman untuk apa nih, buat PPG di sekolah dia sendiri pun, tapi dia segan mungkin jemput taman. Tapi terima kasih untuk kawan saya itu, sebab saya dapat pengalaman yang hebat lah dengan macam mana mengajar di tempat orang dengan murid-murid yang lain dan latar belakang kan. Maksudnya dengan latar belakang berbeza dengan saya sendiri, sebab saya pernah praktikal di sekolah saya dulu di Sandakan ni pun, dia punya latar belakang murid dia berbeza dengan latar belakang murid yang di Bagan Datuk waktu saya ajar tu. Menjadikan cerita, saya ada satu kelas tu saya ajar adalah subjek geografi. Kebetulan tajuk dia di situ adalah berkenaan dengan latitude longitude. Okay, bagi yang tidak tahu, latitude longitude tu garis menegak, latitude tu garis bujur. So garisan ni apa gunanya? Dia adalah untuk menentukan lokasi. So bila kita cakap pasal lokasi, kita faham dia berkaitan dengan JS. So itu yang saya masukkan di sini. Sebab okay, first bila saya mengajar tu kan, saya cuba fikirlah apa teknik yang mau ajar budak-budak dia. Sebab saya fikir pendekatan latar belakang budak-budak berbeza. Jadi kita kena tahu approach dorang. Lagi-lagi budak zaman sekarang ni, dorang punya IQ dari segi IT dorang tinggi. Kadang-kadang dorang tinggi daripada guru pun tak tahu, tapi dorang boleh tahan. Jadi dia saya fikir dulu pendekatan apa yang sesuai untuk ajar budak-budak. So kena dengan tajuk latitude longitude. Sebelum saya mula kelas, mau jadikan cerita begini. Sebelum saya mula kelas, saya tanya murid-muridnya, okey, sebelum kita mengajar, sebelum kita belajar tajuk hari ini latitude longitude, siapa yang boleh beritahu cikgu apa kaitan kehidupan kamu seharian dengan latitude longitude atau lokasi? Ya, semua banyak jawab lah, tapi ada yang cuba tu, saya memang ada yang betul-betul macam blur kan, tak tahu tengok je. So saya explain, dia cakap okay, kaitan latitude longitude ni bagi senang lah. Untuk pelajar lelaki saya begini, untuk pelajar lelaki saya cakap, kau main PUBG kan, okay, contoh kau main PUBG, kau nampak tak di atas tu yang tulisan di atas PUBG tu, bila kamu apa ni, bila dekat map tu SOT, NOT, NSW tu kan pusing-pusing kan. So itu adalah kompas untuk kedudukan lokasi apa semua. So itulah dalam game tu sendiri pun dia menggunakan penggunaan lokasi, penggunaan geografi, maksudnya north, south, west tu kan, JS tu untuk tahu kedudukan lokasi musuh. So bila kita tengok di arah mana dia tembak, dekat-dekat dengan south, so kita pergi arah tu. So kita tahu lah lokasi musuh tu area situ. So tengok game sendiri pun menggunakan aplikasi latitude longitude, begitu. Iaitu di mana latitude longitude ni digunakan sebagai lokasi. Itu untuk dorang faham lah. Untuk pelajar perempuan pula, saya bagi contoh macam cara macam contohlah dorang guna aplikasi macam Insta ke apa kan. Kadang ada mana-mana kamu pakai handphone sekarang ni, mesti dorang memerlukan data lokasi tau, di mana kamu berada apa semua contoh kan. So benda tu kita tekan allow. Sebenarnya kalau kita tak tahu, sebenarnya lokasi kita dapat yang apps tu dapat detect lah kita ni pengguna dari mana, macam tu. Sebagai contoh pula, aplikasi lain adalah macam penggunaan kiblat kan. Kalau dulu Muslim Pro ada isu kan sekarang, tapi itu tolak tepi dulu. Isunya sekarang ni penggunaan kiblat dalam tu Muslim Pro tu. Tengok dia macam tak semestinya Muslim Pro pun, mana-mana aplikasi menggunakan untuk arah kiblat lokasi sekarang ni, dia memang perlukan apa ni, permission lu, permission lah, memerlukan permission lah, kebenaran lu untuk kita aktifkan GPS kita. GPS dalam handphone tu adalah GIS. GPS tu pula Global Positioning System. So positioning system, GIS pula Geography Information System. Sangat berkaitan rapat dua-duanya lah. Mungkin juga apa yang saya explain ni salah, so minta betulkan Mau dipendekkan cerita, saya ajar dorang begitulah pendekatannya. Barulah dorang tertarik, macam mana dorang mau, baru dorang tertarik kan, macam mana mau
macam mana dorang mau apply apa yang dorang belajar tu dengan kehidupan dorang. So itulah JS seperti yang kita tahu adalah berkaitan dengan geografi, information system. Kalau sembang bawang JS di sekolah ni sebenarnya itulah yang saya boleh ceritakan, di mana pengalaman saya mengajar budak-budak, macam mana dorang mau faham term JS tu sendiri. Saya perlu kaitkan dengan kehidupan dorang sendiri. Maksudnya dorang macam pelajar lelaki mesti main game, bukan lelaki pun, kadang perempuan pun main game. Jadi saya kaitkan lah dengan dorang punya kehidupan seharian dorang kan. Okay, terakhir sekali lah, selepas apa yang saya sembang apa semua ni, saya berharap, harapan saya lah yang lepas ni, mudah-mudahan lepas tengok video ni kita boleh faham lah apa ni. Satunya yang saya nampak kelemahan adalah ramai guru-guru sekarang kan macam mengajar satu subjek tu tapi susah nak blend dengan pelajar. Maksudnya pelajar susah nak kaitkan dengan kehidupan dia. So macam bagi saya perlu kaitkan lah, sebab supaya diorang lagi faham, supaya diorang macam tertarik kan, oh rupanya aku belajar ni ada kaitan dengan game yang aku suka lah, contoh. So diorang akan tertarik lagi, kenapa kita perlu belajar, apa fungsinya. Lepas saya explain begitu awal-awal tu, diorang memang semasa panjang kelas tu memang aktif, diorang bagi respon, diorang nak jawab terus apa semua. Kerja yang saya bagi pun diorang boleh selesaikan. Memang maksudnya diorang berminat lah dengan topik tu. Begitu. Okay, kita cerita tadi untuk pelajar kan. Okay, JS di sekolah ni, contohlah kalau ada murid-murid di luar tu yang fikir mau jadikan, macam berdasarkan saya cerita tu, mau jadi juru ukur ke apa semua. So memang juru ukur adalah bidang JS. So memang kamu akan belajar tentang JS. Kamu kena faham tentang pengukuran, kamu kena strong dari segi maths. Okay, nasihat saya kalau masuk dalam bidang JS ni, satu, dia kena minat dalam bidang maths, tapi tak semestinya minat pun, sebab minat tu kamu boleh pupukkan. Yang penting kamu ada usaha ke arah kejayaan yang kamu mau tu. Jadi kalau kamu memang minat juru ukur, kamu pergi, kamu teruskan dengan apa ni. Sebelum kamu teruskan tu, kamu kena belajar dulu betul-betul sekarang ni, belajar bidang belajar maths tu betul-betul, sebab lebih kurang begitulah. So kalau gagal memang dia tak ambil untuk maths, so better ambil maths. Okay, dia memang at least ada basic lah. Okay, untuk penutup video ini, saya pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamarul kerana memberi peluang untuk kami, saya dan classmate saya, untuk membuat video ni lah, di mana kami boleh kongsikan kepada masyarakat tentang kepentingan JS di sekolah itu sendiri. Maksudnya kaitan JS ni dengan pelajar-pelajar, dengan kehidupan dorang. So okay, sebelum itu kita mau harap-harap kita doakanlah lecturer saya tu sihat ya, sebab lecturer saya Dr. Kamarul dia ada mengalami hari tu pembedahan sedikit, saya lupa pembedahan apa, tapi sampai sekarang lagi dia masih belum boleh masuk ke kelas lagi, dan diambil alih oleh Dr. Nasir, pelajar apa ni, lecturer semester lepas kami untuk dia satu. So, kita doakan kesihatan Dr. Kamarul lah. Okay, mudah-mudahan lah apa yang saya sharekan hari ini memberi manfaat kepada semua, especially pelajar yang sedang menuntut di sekolah lagi, yang ada bercita-cita untuk jadi jurukur especially. Okay, so itu sahaja dari saya. Okay, terima kasih. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat lah dari video ini, di samping kita mendapat ilmu baru, mendengar ilmu baru, dan moga ilmu-ilmu ini dapat dipanjangkan lagi, insyaAllah. Okay, terima kasih, bye bye.